Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi, apa kabar? Kepada anda semua yang menyambut selamat Hari Natal, saya ingin ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan salam kesedihan. Salam kesedihan bagi penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak yang nampaknya memang sangat-sangat teruk nasib sekarang ini. Saya fikir Datuk Seri Najib Tun Razak tidak akan ada peluang untuk menikmati hidup yang sempoi lagi selepas ini. Tidak ada lagi kalibat bosku Najib Razak selepas ini di dalam politik Malaysia. Kerana bolehlah saya simpulkan, Datuk Seri Najib Tun Razak dipenjara seumur hidup. Kesian atau tidak, terpulang kepada individu yang menilai. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia ni, kalau ada 10 orang, 9 orang gembira dengan keadilan, ketegasan dan kesungguhan Mahkamah serta Perundangan Malaysia untuk melawan segala jenis bentuk rasuah, kronisme dan juga penyalahgunaan kuasa. Hanya mungkin seorang, dua orang saja yang melalak tak tentu arah, entah kenapa. Tapi yang dua orang inilah yang paling macam dialah yang teraniaya. Padahal Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri yang salah apabila dia melakukan kesalahan itu. Ini Najib Razak dipenjara, kemungkinan boleh dipenjara sehingga 55 tahun. Kalau sekarang umur dia 69 tahun, ditambah kalau 70 tahun lah umur dia. Katakanlah umur dia 70 tahun atau 60 tahun. Let's say lah 60 tahun lah umur dia. Kalau umur dia 60 tahun ditambah dengan 55 tahun, dia akan dipenjara sampai umur dia 115 tahun. Saya fikir tidak ramai orang yang masih boleh hidup 115 tahun. Najib Razak dipenjara 15 tahun dan denda 11.38 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, peminat-peminat Datuk Seri Najib Tun Razak, nampaknya saya hanya perlu bertanya sekarang, dari mana Najib Razak boleh dapat cari? Mampukah Najib Razak cari 11.38 bilion? Apa kata peminat-peminat? Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus,
Dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofecta clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak, buatlah dermaka, kumpul-kumpul duit lah untuk cukupkan 11.38 bilion ini nanti. Sebab saya tidak yakin Datuk Seri Najib Tun Razak boleh kumpul 11.38 bilion. Bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Datuk Seri Najib Razak dikenakan hukuman penjara 15 tahun dan didenda 11.38 bilion oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu yang bertindak selaku Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sekura menjatuhkan hukuman pada pukul 9 malam selepas beliau terdahulu mendapati bekas Presiden UMNO itu bersalah terhadap 4 tuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Bagi setiap 4 tuduhan menggunakan kedudukan, hakim menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun terhadap Najib dan 5 tahun penjara bagi setiap tuduhan pengubahan wang haram. Semuanya berjalan serentak, iaitu 15 tahun. Bagi pertuduhan pertama, Najib dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda berjumlah 303.149.197 ringgit dan 15 sen dengan hukuman penjara tambahan 10 tahun sekiranya gagal membayar denda tersebut. Bagi tuduhan kedua, beliau dihukum penjara 15 tahun dan denda 499.636 ringgit dan 40 sen dengan hukuman penjara tambahan 10 tahun jika denda tidak dibayar. Bagi pertuduhan ketiga pula, beliau dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda berjumlah 10 bilion 407,384,630 ringgit juga dengan hukuman penjara tambahan 10 tahun sekiranya gagal membayar denda. Bagi pertuduhan keempat, Najib dihukum penjara 15 tahun dan denda sebanyak 212.854.603 ringgit dan 50 sen dengan hukuman penjara tambahan 10 tahun jika denda tidak dijelaskan. Kesemua hukuman penjara bagi keempat pertuduhan ini hendaklah berjalan serentak antara satu sama lain, katanya. Namun selaras dengan Seksyen 292 Kanun Tata Cara Jenayah, hukuman akan bermula selepas tamat tempoh pemenjaraan yang sedang dijalani oleh tertuduh, iaitu selepas tamat hukuman dalam kes SRC. Bagi kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA, tertuduh didapati bersalah atas kesemua 21 pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 tahun bagi setiap pertuduhan tanpa denda. Dengan hukuman diperintahkan berjalan secara serentak dengan hukuman bagi kesalahan di bawah Akta SPRM. Semua hukuman berjalan serentak dan hanya selepas tertuduh selesai menjalani hukuman penjara bagi kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad. Ini adalah kerana pertuduhan dalam kes ini dan kes SRC bukan transaksi yang sama dan adalah berasingan, katanya. Selain hukuman pemenjaraan dan denda, Mahkamah turut memerintah Najib memulangkan semula sum recoverable iaitu sebanyak 2 bilion 81 juta
Rp476.926 sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 55(2) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kegagalan memulangkan jumlah itu, hukuman boleh ditambah lagi 2 tahun 6 bulan bagi setiap 9 tuduhan pengubahan wang haram. Syekura berkata beliau membuat keputusan hukuman berkenaan selepas meneliti semua faktor mitigasi yang dikemukakan oleh peguam tertuduh serta faktor pemberat yang dibangkitkan oleh pihak pendakwaan. Katanya, beliau juga mengambil kira kes yang dirujuk oleh kedua-dua pihak serta prinsip undang-undang yang terpakai. Saya mengambil kira pertimbangan utama dalam penjatuhan hukuman iaitu kepentingan awam serta prinsip pencegahan deterrence, katanya. Saya juga, katanya, meneliti latar belakang tertuduh termasuk fakta dan tempo perkhidmatan awamnya serta faktor-faktor mitigasi lain secara keseluruhan, katanya. Sementara itu, hakim turut merekodkan bahawa Najib tidak memohon bagi penangguhan hukuman bagaimanapun dengan kebebasan berbuat demikian pada masa hadapan. Najib yang sekarang berusia 72 tahun didakwa atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan bernilai 2.3 bilion dana 1MDB melalui cawangan M Islamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember 2014. Beliau didakwa di bawah Seksyen 23(1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan tersebut di bank yang sama di antara 22 Mac 2013 hingga 30 Ogos 2013. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah nasib Najib Razak. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.